Pemboleh ubah permintaan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dunia yang pesat boleh mempengaruhi kadar permintaan minyak. Apabila pertumbuhan ekonomi dunia perlahan, maka permintaan minyak akan menurun. Minyak mentah bertindak sebagai bahan api utama yang digunakan oleh sektor perkilangan dan perkhidmatan seperti pengangkutan. Apabila sektor perkilangan dan pengangkutan bertumbuh, maka permintaan ke atas minyak mentah meningkat. Yang kedua, kestabilan politik. Keadaan politik yang tidak stabil di rantau Asia Barat telah menjadikan harga minyak melambung tinggi. Peperangan bersama-sama tunjuk perasaan rampasan kuasa dan ketidakstabilan politik di Iraq sebagai contoh menyebabkan banyak negara pembeli minyak berasa risau lalu membuat pembelian awal yang lebih banyak kepada pembelian biasa. Keadaan yang tidak stabil ini menyebabkan negara-negara pengeluar minyak yang lain mengambil kesempatan untuk meninggikan harga minyak untuk mengaut keuntungan segera daripada ketidakstabilan politik yang melanda rantau itu. Maka keadaan politik yang tidak stabil di Asia Barat telah menyebabkan harga minyak melambung tinggi dengan begitu mudah. Penurunan nilai kadar mata wang Amerika Syarikat juga dikaitkan dengan peningkatan harga minyak ini. Sudah menjadi kebiasaan pembelian minyak dikaitkan dengan penggunaan mata wang Amerika Syarikat. Lalu sebarang penurunan mata wang negara ini pasti akan menjejaskan nisbah keuntungan yang bakal diterima oleh negara pengeluar minyak tersebut. Situasi ini membawa kepada negara pengeluar minyak tidak berminat untuk mengeluarkan minyak lebih banyak kerana pembelian minyak menggunakan mata wang Amerika Syarikat ketika ini tidak membawa keuntungan yang banyak kepada mereka. Terdapat 3 pemboleh ubah bagi penawaran. Yang pertama ialah pengeksport minyak. Di Beijing, China merekodkan import minyak mentah ketiga terbesar dari Malaysia bulan lalu, mengatasi ahli pertubuhan negara pengeksport petroleum OPEC utama seperti Iraq dan UAE. Menurut data daripada pentadbiran Custom, kira-kira 5.52 juta tan minyak mentah diimport dari Malaysia pada Disember lalu, walaupun ia bukan antara negara pengeluar utama minyak mentah. Jumlah itu bersamaan dengan 1.3 juta ton sehari atau hampir 3 kali ganda purata pengeluaran minyak mentah harian di Malaysia sepanjang 9 bulan pertama. Secara keseluruhan, China mengimport 35.7 juta tan minyak mentah dari Malaysia tahun lalu, menjadikan negara Asia Tenggara itu pembekal ke-6 terbesar mendahului Brazil dan anggota OPEC. Pemboleh ubah yang kedua ialah peningkatan pengeluaran kenderaan. Seperti yang kita tahu, berikutan peredaran masa, keperluan masyarakat seperti kenderaan turut meningkat untuk memudahkan urusan harian. Masyarakat mengetahui barang penggenap bagi kereta ialah minyak petrol. Semakin meningkat penghasilan kenderaan, semakin meningkat jumlah minyak petrol yang ditawarkan. Dan yang ketiga ialah kaedah dan teknologi pengeluaran minyak. Perkembangan kaedah untuk mendapatkan minyak cenderung menyebabkan harga minyak turun. Begitu juga penemuan lokasi minyak baharu serta perluasan pencarian minyak oleh syarikat-syarikat multinasional yang membuka peluang untuk meningkatkan penawaran minyak pada masa hadapan. Seterusnya, soalan ini ialah simbol matematik untuk mewakili setiap pemboleh ubah. Di sini kita ada 2 persamaan, iaitu yang pertama persamaan permintaan dan yang kedua persamaan penawaran. Simbol matematik yang digunakan adalah yang pertama, di sini kita ada persamaan permintaan iaitu QD bersamaan A tolak B PS. QD iaitu kuantiti barang X diminta, P ialah harga barang X, A ialah pitasan pada paksi Q dan yang terakhir B iaitu Q kecerunan kelut DD iaitu P. Seterusnya, bagi permintaan penawaran ia sama sahaja. QS pula ialah kuantiti barang yang ditawarkan, P pula ialah harga barang,
A iaitu sama juga dengan permintaan iaitu pitasan pada paksi Q. B pula ialah Q, kecerunan keluk SS iaitu pada P. Okey. Jadi model keseimbangan yang digunakan pada simbol matematik ini ialah model keseimbangan QD bersamaan dengan QS. Kuantiti diminta dan kuantiti ditawarkan dalam konteks minyak petroleum adalah pembeli ubah endogenous. Kuantiti permintaan minyak dalam model keseimbangan pasaran minyak adalah bergantung kepada beberapa pembeli ubah, termasuk permintaan pengguna, aktiviti perindustrian dan pertumbuhan ekonomi. Jumlah minyak yang ditawarkan dipengaruhi oleh beberapa pembeli ubah, termasuk kos pengeluaran, teknik pengerudian dan pilihan pengeluar minyak. Harga minyak atau pembeli ubah PX ialah pembeli ubah exogenous. Faktor luaran termasuk penawaran dan permintaan global, ketegangan geopolitik, dasar pengeluaran minyak oleh negara pengeluar utama dan aspek lain yang mempengaruhi pasaran minyak. Dan bukan model itu sendiri menentukan harga minyak. Pembeli ubah model keseimbangan pasaran minyak A dan B adalah pembeli ubah exogenous juga. Keluk penawaran dan permintaan minyak yang terbentuk dipengaruhi oleh faktor luaran seperti pengembangan ekonomi global, kemajuan teknologi dan dasar tenaga yang diwakili oleh pembeli ubah A. Keanjalan harga bekalan dan permintaan minyak diwakili oleh pembeli ubah B berdasarkan aspek struktur dan teknologi sektor minyak. Secara keseluruhannya, model keseimbangan pasaran menganggap jumlah minyak yang ditawarkan dan diminta sebagai pembeli ubah endogenous yang ditentukan oleh model itu sendiri. Manakala harga minyak pembeli ubah A dan pembeli ubah sebagai pembeli ubah exogenous yang dipengaruhi oleh faktor luaran yang rumit. Seterusnya ialah andaian-andaian yang terlibat dalam model dengan menggunakan pendekatan matematik dan juga bukan matematik. Kita andaikan endogen ialah harga dan kuantiti isi padu minyak, manakala exogen ialah kenderaan kereta. Semakin tinggi penggunaan kenderaan, semakin tinggi permintaan minyak petrol. Manakala semakin kurang penggunaan kereta, semakin rendah permintaan minyak. Oleh itu, hubungan antara kenderaan dan permintaan minyak petrol adalah linear. Graf yang ditunjukkan ialah menunjukkan hubungan antara kenderaan dengan permintaan minyak petrol. Graf yang digunakan ialah graf linear. Rajah menunjukkan contoh berangka untuk menerangkan aplikasi model keseimbangan pasaran, permintaan dan penawaran minyak petrol dalam dunia sebenar. Bagi membuktikan aplikasi model keseimbangan, beberapa perkara yang perlu dilakukan ialah mendapatkan nilai bagi fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Apakah fungsi bagi fungsi permintaan? Fungsi permintaan dibina berdasarkan fungsi QD bersamaan dengan A tolak B PX. Bagaimana ingin mendapatkan nilai untuk fungsi-fungsi ini? Bagi mendapatkan nilai untuk fungsi ini, yang pertama sekali, kita perlulah mendapatkan nilai bagi nilai B dan juga nilai bagi A. Apakah langkah untuk mendapatkan nilai ini? Pertama sekali, bagi mendapatkan nilai bagi B, formula yang kita akan gunakan ialah formula Q1 tolak Q0 bahagi P1 tolak P0. Berdasarkan jadual yang telah ditayangkan sebentar tadi, Q1 merujuk kepada 40, Q0 ialah 50, P1 ialah RM3.50 dan P0 ialah RM3. Mengambil data daripada jadual tadi, nilai akhir bagi nilai B ialah sebanyak negatif 20. Jadi bagaimana ingin mendapatkan nilai bagi A pula? Untuk mendapatkan nilai bagi A, kita akan memasukkan nilai B yang baru sahaja kita perolehi tadi dalam persamaan fungsi. Berdasarkan jadual, Q ialah 50 bersamaan A tolak 20P, di mana P ialah RM3 Malaysia. Setelah melakukan pengiraan, nilai akhir bagi A ialah sebanyak 110. Apabila kita mengumpulkan nilai-nilai ini, dapatlah kita simpulkan fungsi permintaan yang dapat dibina daripada jadual ialah QD bersamaan dengan 110 tolak 20P.
Beralih ke fungsi penawaran pula, fungsi penawaran dibina berdasarkan fungsi QS bersamaan dengan A tambah BPX. Kita akan gunakan formula yang sama untuk mendapatkan nilai B terlebih dahulu, iaitu Q1 tolak Q0 bahagi P1 tolak P0. Nilai yang kita dapati berdasarkan jadual ialah Q1 bersamaan dengan 40, Q0 ialah 30, P1 ialah RM3.50 dan P0 ialah RM3. Nilai akhir bagi pengiraan ini ialah sebanyak 20. Kita teruskan ke pencarian nilai A pula. Apabila kita membawa nilai yang baru kita perolehi daripada nilai B, Q ialah 30 bersamaan A tambah 20P, di mana P ialah RM3 Malaysia. Hasil akhir bagi pengiraan ini ialah sebanyak negatif 30. Dan apabila kita simpulkan, fungsi penawaran bagi jadual yang telah ditetapkan ialah sebanyak QS bersamaan negatif 30 tambah 20P. Setelah mendapatkan nilai bagi fungsi permintaan dan juga nilai bagi fungsi penawaran, bagaimana kita ingin mendapatkan nilai bagi fungsi keseimbangan? Fungsi keseimbangan ialah sebuah fungsi yang dibina berdasarkan persamaan QD bersamaan dengan QS. Jadi di sini, apabila kita membawa nilai kedua-dua fungsi ini dalam persamaan fungsi keseimbangan, ia akan membentuk persamaan 110 tolak 20P bersamaan dengan negatif 30 tambah 20P. Apabila kita melakukan pengiraan, kita akan dapati nilai akhir bagi fungsi keseimbangan ialah P bersamaan dengan 3.5, iaitu P iaitu harga keseimbangan ialah sebanyak RM3.50. Akan tetapi, berdasarkan pengiraan yang kita baru sahaja lakukan sebentar tadi, itu ialah untuk harga keseimbangan. Bagaimana kita ingin mencari untuk kuantiti keseimbangan? Bagi mendapatkan nilai untuk kuantiti keseimbangan, kita akan menggunakan harga keseimbangan yang baru sahaja kita perolehi tadi dan membawa ia masuk ke dalam fungsi yang telah kita lakukan pada awal video tadi, iaitu fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran. Kita lihat kepada fungsi permintaan terlebih dahulu. Apabila kita membawa nilai RM3.50 ke dalam persamaan itu, kita akan mendapati nilai akhir bagi fungsi permintaan ialah sebanyak 40. Dan apabila kita melihat kepada fungsi penawaran pula, setelah memasukkan nilai RM3.50 ke dalam persamaan ini, nilai akhirnya juga ialah sebanyak 40. Di sini, kita dapat lihat dan kita juga dapat simpulkan di mana kuantiti keseimbangan bagi model ini ialah sebanyak 40. Keseimbangan pasaran tercapai pada titik E apabila kelok DD iaitu permintaan sama dengan SS penawaran pada tingkat harga dan kuantiti keseimbangan iaitu RM RM3 dan kuantiti 20. Titik keseimbangan baru tercapai pada E1 di mana tingkat harga RM3.50 dan kuantiti keseimbangan baru iaitu 40,000 liter. Ini menunjukkan peningkatan yang berlaku di dalam kuantiti dan harga. Peralihan daripada D0 kepada D1 menunjukkan lebihan permintaan. Lebihan permintaan menyebabkan harga cenderung untuk naik. Pastikan semua dilabelkan dengan betul. Andaian yang telah dibuat, jika jumlah kenderaan meningkat, maka kuantiti permintaan minyak petrol juga meningkat. Harga yang ditawarkan juga akan meningkat dari RM3 kepada RM3.50 1 liter.